Ya. Sepatutnya Ketereh malu dengan Anwar. Kamu baru diusik sikit je, orang tak usik peribadi kamu pun. Ya. Orang usik sikit je, itu pun kamu dah koyak. Ya. Sampai nak hentak-hentak kertas atas meja, hentak meja. Sampai cerita balik, saya dah pikul komunis. Orang tak kira lah kau pikul komunis ke, kau pikul babi ke. Kan masalahnya kenapa koyak sangat? Ha. Orang usik-mengusik dalam parlimen ni biasa semua. Kamu baru diusik macam tu aja. Anwar tu lagi hebat. Ya. Dengan tuduhan kazaf, dia ulang, dijerit-jerit depan mata dia. Ya. Tengok dia menghadapi macam mana. Kan? Maknanya Anwar ni lebih kuat mental dia berbanding dengan Ketereh. Kamu tu pegawai tentera. Sepatutnya dalam parlimen tu kamulah orang yang paling hebat sekali. Orang akan respect kamu sebab kamu mempunyai ketahanan mental. Kutuklah apa pun, kamu takkan peduli sebab kamu pegawai tentera. Kena tunjukkan kamu hebat. Sepatutnya macam tu. Tetapi bila saya lihat dalam ramai-ramai tu dia yang paling koyak. Ini masalah dia. Ya, orang lain okey. Ya. Tak ada masalah. Tapi dia yang cepat koyak. Jadi memalukanlah. Ya. Jadi sebab itu kita mengharapkan supaya di parlimen kali ini kita nak tampilkan ya Panglima Angkatan Tentera kita. Kita nak tengok ya di antara kedua pegawai tentera ni. Pegawai tentera yang tertinggi dengan pegawai tentera yang bawah sikit. Ya? Yang 4 bintang ni, 4 star ni dengan yang 2 star ni. Kita nak tengok ya, mutu perbahasan mereka, kerja mereka, ya, perkhidmatan, ya, servis mereka kepada rakyat. Dan kita juga nak tengok di antara kedua pegawai itu siapa yang lebih kuat ya, ketahanan mental dia. Ini peluang bagi rakyat Kemaman untuk menghantar Parlimen Angkatan Tentera kita ni, bekas Parlimen Angkatan Tentera ini ke Parlimen. Ya. Dan hari ini bila kita lihat kempen dia ya, bertemu dengan orang kampung, ya, masyarakat-masyarakat, nampak kemesraan dia. Ya. Dan ada orang tak faham. Ya, ada yang saya dengar kat media sosial, dia kata, oh sekarang ni nampak Panglima rapat dengan orang, jumpa orang peluk-peluk apa semua, masa jadi Panglima tu tak nak buat. Masa jadi Panglima tu kenapa tak campur dengan orang? Ya, sekarang ni pula baru ramah mesra orang. Itu dia orang tak faham. Dia tak faham profession tentera. Ya, profession tentera ni. Sebab tentera, pegawai tentera dia bukan wakil rakyat. Ya. Dia bukan wakil rakyat. Jadi tentulah perwatakan dia itu tidak perlu ya, seperti mana wakil rakyat. Hari ini dia bertanding atas nama wakil rakyat. Dia bukan lagi Panglima Angkatan Tentera. Dia bukan lagi pegawai tentera. Dia cuma bekas pegawai tentera. Panglima. Tentulah dia tidak boleh samakan sebab tu dia memegang jawatan di dalam tentera. Ini orang tak faham. Bukan kerana dulu dia sombong, sekarang tak sombong. Bukan. Ya. Itu adalah keadaan dia ketika itu. Jawatan yang dia pegang ketika itu memerlukan dia bersikap seperti itu. Ya. Hari ini dia tidak lagi memegang jawatan tersebut. Hari ini dia adalah manusia biasa, rakyat biasa. Ya. Dan sebagai calon parti politik yang nak berkhidmat dengan rakyat, tentulah nampak perubahan. Ya. Dari sikap dia, pendekatan dia, cara dia bercakap. Saya tengok dia bercakap malam tadi dekat Geliga Kemaman. Ya. Sebab tu dalam program bersama dengan PMX, cara ucapan dia pun berbeza. Oh, waktu dia jadi Panglima dan Tentera dulu, mana boleh dia cakap macam tu? Kan? Dengan protokolnya, seperti kawan kita sebut ni. Ya. Dengan protokol dia bercakap, dengan nada ketegasan dalam ucapan-ucapan dia, gerak badan dia, sewaktu jadi Panglima nak bercakap macam mana. Dia tak bolehlah nak amalkan sekarang ini, sewaktu dia nak berkempen politik. Dia kena cara politik, santai, ya, padat, ya, berfakta. Ini cara dia selalu. Kadang orang tak faham. Dia tak faham. Nak jadikan modal bahawa inilah calon Barisan Nasional. Oh, macam ni sangat. Baru hari inilah nak mesra dengan orang. Dulu tak ambil tahu. Dia tak faham. Ya, profession, protokol di dalam Angkatan Tentera itu sendiri. Tetapi yang pentingnya adalah integriti dia. Sebab di bawah Kerajaan Malaysia Madani ini, integriti itu diletakkan keutamaan oleh PMX kita.
Ya, dia tidak lihat kamu dari parti mana, dia tidak lihat bangsa kamu, dia tidak lihat apa agama kamu, ya, dia tidak lihat latar belakang kamu sebelum ini. Ya, kamu pendidikan tinggi ke, PhD ke, ya, kelulusan rendah ke, tetapi yang paling penting bagi PMX adalah integriti kamu. Ya, integriti kamu. Ini yang PMX nakkan, ya, calon-calon mereka. Bukan kelulusan tinggi. Kalau kelulusan tinggi macam Mastura Al-Mas'un Al-Buaya tu pun tak guna juga. Ada PhD, ya, dipanggil ustazah lagi, ya, belajar tinggi-tinggi katanya lah, ya. Dia kata pun PhD dia bukan PhD yang beli pasar malam atau beli di Shopee, dia kata kan. Tapi apa yang dia pamerkan jauh berbeza, ya, daripada apa akademik yang diperolehi. Kadang-kadang kalah dengan orang berkelulusan SRP je. Orang kelulusan SRP pun tak macam tu, kan? Ramai lagi yang kelulusan rendah-rendah dalam politik ni, tapi tak sebodoh itu. Sebab tu saya katakan bahawa akademik itu dalam politik bukan penting sangat. Dia cuma bonus saja. Ya, kalau kamu ada kelulusan tinggi, itu bonus. Tapi itu bukan mata tertinggi untuk kamu menjadi wakil rakyat, tidak. Ya. Orang akan tengok integriti kamu, bagaimana kamu bercakap, bagaimana kamu berinteraksi dengan masyarakat, ya. Itu. Apatah lagi kalau kamu dah menang, ya, orang akan tengok pula setelah kamu menang dibandingkan dengan sebelum kamu menang, apa perubahan yang kamu boleh lakukan. Kalau dah menang, masih lagi sebelum menang, ya, tak buat kerja apa, makan gaji buta, ya, macam marang, tak gunalah jadi wakil rakyat. Ya, sebelum menang pun macam tu, dah menang pun macam tu. Kadang-kadang sebelum menang ni rajin buat kerja. Nak dapat kempen, nak dapat undi. Dah menang ni rajin jumpa orang. Tapi bila dah menang, tak nak jumpa orang. Ada juga panggil macam ni. Jadi di bawah PMX, dia tidak akan memilih orang seperti itu. Dia nak orang itu, daripada awal lagi, sama ada kamu menang ataupun tidak, kamu naklah orang yang jujur, ikhlas, ya, dan sentiasa menunjukkan, ya, moral, akhlak, ya, integriti yang baik. Apatah lagi apabila menang, apatah lagi apabila jadi menteri, ya. Jadi itu yang akan dinilai sebenarnya, dan kita pun akan menilai macam itu. Kita akan menilai wakil rakyat kita macam itu. Dia macam-macam ragam orang ni, saudara, dalam politik, ya, macam-macam. Ada yang tunjuk baik sebelum menang, ya, dengan kita, ya, kita WhatsApp cepat jawab, ajak sembang, ya, boleh sembang, kita call pun dia boleh jawab, boleh layan, jumpa kedai boleh angkat tangan, boleh minum sekali. Tapi bila dah menang, ya, kita hantar WhatsApp pun dah, ya, tak ada, nampak ketik biru aja, ya, tak jawab, tak respon pun, ya. Kalau ada respon, takut-takut kita minta projek. Sebab tu jangan nak respon, kan? Ya, sebenarnya kita hanya khabar aje. Apa khabar Webi? Ya? Sihat ke? Tapi tak respon. Ada juga, walaupun tak ramai, tapi ada dalam politik ini. Sebab itulah kita memilih itu kena betul. Ya? Memilih itu biar kena dengan orang dia, kita kenal dia. Dan sebaik-baik calon, ya, yang bagus untuk kita angkatlah orang yang telah pernah diuji, ya. Dia pernah diuji dengan susah, ya. Waktu susah dia boleh bersabar, dia boleh bertenang, dia bertabah dengan kesusahan, ya. Kemudian bila dia berjaya, bila dia dapat kesenangan sikit, dia bersyukur dengan kesenangan itu dan dia tidak berubah sikap dan perangai dia. Ini terbaik. Ya. Jadi calon di Kemaman itu, pada saya itulah calon yang terbaik yang sepatutnya boleh diangkat oleh pengundi-pengundi di Kemaman. Sebab kita mahu Terengganu sekurang-kurangnya ada satu wakil rakyat, ya, yang boleh menunjukkan kepada rakyat keseluruhannya di negeri Terengganu bahawa sebenarnya Terengganu ini boleh dibangunkan, ya, bahawa banyak benda sepatutnya boleh dilakukan di Terengganu ini. Tetapi kalau meletakkan calon yang bercakap dalam parlimen merepek, berapu dan sebagainya, ya, cakap dalam parlimen nak cerita tentang dia keluar duit bagi ziarah orang mati, nak cerita dalam parlimen tentang dia pergi majlis kahwin, dia terpaksa keluar duit, ya, nak sembang kat parlimen perkara-perkara itu, amat malanglah, ya, bagi pengundi-pengundi yang telah mengangkat dia sebagai ahli parlimen, ya.
Sama jugalah seperti ahli parlimen, ya, bercakap dalam parlimen tentang pakaian jururawat, ketat sangat. Dia kata, ya, kenapa ketat sangat? Nampak body. Saya ni bukan boleh nampak body ketat-ketat. Kan? Ada juga ahli parlimen macam tu. Ada juga ahli parlimen yang cakap kat parlimen tentang perkara-perkara yang melucukan, ya. Nak buat MRT daripada Kuah ke Langkawi, kena tembus ikut jalan laut, ya, bawah tanah dan sebagainya. Jadi banyaklah kita tengok perkara-perkara yang melucukan di dalam parlimen. Ya, nak salah siapa? Ya, yang angkat itu adalah rakyat. Kita yang angkat dia, kita yang undi dia. Ya, jadi dapatlah. Ya, apa yang kita semai itulah yang kita tuai. Jadi nak buat macam mana kan? Jadi di parlimen ini peluang terbaik sebenarnya bagi rakyat Kemaman. Ya, Kemaman harus bermula. Kemaman harus melakukan reformasi dan reformasi itu harus bermula di Kemaman. Terengganu perlukan reformasi dan ianya harus bermula di Kemaman. Ya. Kalaulah kamu gagal mendapat kemenangan, paling-paling tidak kamu berjaya menampilkan kelebihan berbanding daripada sebelum ini. Itu pun dah juga merupakan satu kejayaan bagi kamu. Ya. Tapi saya yakin dengan gerak kerja sekarang ini, ya, dengan kerjasama parti-parti dalam kajian perpaduan, tidaklah mustahil bagi calon, ya, Barisan Nasional menang di kursi Kemaman. Dan inilah yang paling ditakuti oleh PAS, terutamanya di Terengganu. Sebab itu dia meletakkan calon Menteri Besar. Ya, sebab Menteri Besar ni bila letak nama Menteri Besar ni, sekurang-kurangnya dia dapat pengaruh daripada pengundi-pengundi. Ada juga pengundi yang takut tak nak sokong Menteri Besar. Ya, takut nanti dapat bantuan kerajaan negeri tak dapat pula kan. Ada juga yang macam tu, yang berfikiran kolot seperti itu, ya. Tapi bagi yang matang, yang boleh berfikir, dia kata kalau aku pilih calon Perikatan Nasional sekalipun, dia tidak mengubah kerajaan negeri dan dia tidak juga mengubah kerajaan pusat. Ya, kalau letak calon Perikatan Nasional sekali, kalau aku undi Perikatan Nasional, negeri tetap juga PAS perintah, pusat masih lagi kerajaan perpaduan. Ya, tak ada apa-apa. Ya, tapi kalau dia bagi undi itu kepada calon Barisan Nasional, ada perubahan. Walaupun di negeri tetap juga PAS perintah, walaupun di pusat tetap juga Pakatan Harapan kerajaan perpaduan perintah, ya, tapi ada kesan dia. Apa kesan dia? Iaitu dari segi perkhidmatan. Dari segi perkhidmatan. Bermakna kamu telah memilih calon yang selari dengan kerajaan pusat. Ya, bermakna kamu memilih calon yang boleh bertemu dengan mana-mana menteri tanpa banyak kerenah, tanpa protokol. Ya, kamu boleh mengemukakan masalah di Kemaman ini secara terus dengan menteri-menteri. Ya, dah jadi ahli parlimen, tentunya menteri-menteri datang ke parlimen. Ketika itu boleh saja berbincang dengan menteri ke timbalan menteri, dengan Perdana Menteri sekalipun. Ya, tidak ada halangan untuk mengemukakan masalah-masalah di Kemaman. Kalau kamu memilih PN, ini masalah dia. Ya? Walaupun Perdana Menteri memberikan ruang kepada ahli parlimen untuk berbincang, tetapi malangnya ahli parlimen ada yang rasa ego dan sombong. Ya? Tak nak berbincang dengan PMX. Sebab apa? Sebab bagi mereka, kalau berbincang itu jatuhlah maruah kami. Kami lebay. Kami ulama. Takkan kami nak jumpa Anwar? Malulah kan. Malu nak jumpa Anwar sebab kami ulama. Kami ustaz. Takkan nak bertemu dengan Anwar. Tapi duit nak. Ini masalah dia, saudara. Ya? Dan saya ucapkan tahniah dan syabas kepada Perdana Menteri, ya, yang berulang kali menyatakan bahawa dia tegas, ya, peruntukan untuk rakyat tidak ada kompromi, tetap akan diberikan. Tak kiralah negeri pembangkang ke, negeri kerajaan ke, peruntukan untuk rakyat terus berjalan seperti biasa. Bahkan ditingkatkan berbanding daripada zaman PN 33 bulan. Ini fakta. Ya. Peruntukan yang diberikan ke Kelantan itu lebih tinggi, Kedah itu lebih tinggi dan Perlis itu lebih tinggi daripada zaman PN dulu. Ini adalah peruntukan untuk rakyat. Tapi kalau individu, ahli parlimen nak duit peruntukan itu, pihak baik kata, datanglah jumpa aku. Ya. Jangan buanglah keegoan itu, ya. Buanglah baju jersey warna hijau itu di luar pejabat timbalan Perdana Menteri, ya, untuk bertemu dengan dia dan berunding.
Nyatakanlah untuk apa duit itu diperlukan. Apa manfaat duit itu kepada rakyat dan sebagainya. Tidak ada masalah. Ya, dibukakan ruang itu. Cuma buangkan ego. Ego ni yang kadang-kadang menyebabkan kita tak boleh nak move on. Sebab kita ada ego yang kuat. Ego yang tinggi. Macam Sanusi lah, kan? Macam mana sekalipun ya, Anwar berikan keistimewaan kepada dia sebagai Menteri Besar, ya, seperti mana yang saya cerita sebelum ini, bagaimana dalam program bersama dengan Pemerintah Thailand, nama dia tidak ada tapi Anwar minta masukkan nama Sanusi. Waktu makan tengah hari, nama Sanusi tak ada, ya, diundang, tapi Anwar minta masukkan juga nama Sanusi dalam itu untuk sama-sama. Ya, macam mana Anwar lakukan, ya, sebagai seorang yang profesional, seorang Perdana Menteri, ya, Anwar ketepikan politik ketika itu. Tetapi Sanusi macam biasa. Dalam DUN, apa ucapan dia? Dalam ceramah politik, apa ucapan dia? Ya? Keegoan, kesombongan itu menebal, saudara. Ya, menebal. Jadi bila ada sifat sombong yang menebal, memang cukup susah kita nak kikis. Jadi di Kemaman ini, saya lihat, ya, Samsuri dah dalam keadaan, orang kata apa tu, confident lah. Kita tengok kan, dia sampai ada wartawan tanya kenapa kurang bertemu dengan rakyat, ya, kenapa kurang jumpa rakyat di kedai-kedai makan dan sebagainya. Dah ada wartawan dapat tahu bahawa dia ni dalam keadaan dia dah rasa lapang dan lega kerana dia confident dia boleh menang di Kemaman, ya. Tetapi berbeza dengan calon Barisan Nasional. Dia tahu dia menghadapi saingan yang sengit dan juga hebat. Dia tahu dia bukan orang politik yang memegang jawatan yang besar di dalam Barisan Nasional ataupun dalam UMNO. Dia perlu bekerja kuat. Dia tahu bahawa dia ini dulu bekas Panglima Angkatan Tentera. Dah tentunya pendekatan itu jauh berbeza bila dia menjadi awam. Ya? Sebab itu dia kena bekerja kuat. Jadi kita harapkan dengan berkat kerja kuat dia, dengan berkat dukungan dan sokongan pengundi-pengundi di Kemaman, kita mengharapkan agar satu lagi, ya, pegawai tentera akan dapat bersuara di dalam parlimen. Di situ kita akan dapat menilai kualiti pegawai tentera di pihak PN dengan kualiti pegawai tentera di pihak Kerajaan Perpaduan. Sekarang ni dia boleh dabik dada lah. Sebab dia seorang je pegawai tentera, ya, yang besar. Sebab itu dia bercakap, dia berkokok, bukan main hebat lagi. Ya? Dalam keadaan dia nak minta duit, nak minta peruntukan, masih ada lagi keegoan dia. Saya veteran tentera, apa mau? Jangan main-main dengan saya. Wah, hebat. Dia masih ingat lagi, mungkin dia terbawa perangai dia dalam tentera dulu, ya, suka segah orang, gertak orang, ugut orang. Jadi perangai itu terbawa-bawa, sehinggalah bila dia jadi ahli parlimen, dia masih anggap dialah bos pegawai. Orang lain tidak boleh bantah, tidak boleh celah apa yang disebut. Dia tersilap sebenarnya, ya, dia tersilap sebenarnya. Jadi kita minta supaya Datuk Tan Sri Raja Effendi ini boleh menjadi wakil kepada kita. Dan saya nak bagi tahulah, ya, kepada veteran-veteran tentera di Kemaman, ya, kamu harus memberikan undi kepada Jeneral ATM ini, bekas Jeneral ATM ini. Sebab apa, saudara? Kalau kita lihat di bawah Kerajaan Malaysia Madani ni, ya, kita tidak ada wakil daripada pegawai tentera dalam jemaah menteri ataupun dalam ahli parlimen kita. Tidak ada wakil pun, ya, yang nak bersuara mewakili bekas tentera dan juga warga tentera. Tak ada wakil, ya. Tetapi Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak meminggirkan mereka, ya, tidak meminggirkan veteran tentera terutamanya, ya. Walaupun kita tidak ada wakil, ya. Contohnya seperti mana yang diumumkan, ya, tentang pembayaran bonus bagi kalangan awam. Bila sebut kalangan awam ni termasuk juga anggota tentera. Sebab di Malaysia ni anggota tentera, polis termasuk dalam kategori kalangan awam. Jadi bila diberikan bonus 2,000, ya, kepada kalangan awam, maknanya warga tentera juga menikmati bonus itu 2,000. Yang tak pernah, bertahun mereka tak pernah merasa. Ya, bertahun. Walaupun di bawah kerajaan Melayu Islam ni, ya, yang dia bercakap tentang Melayu, tentang Islam ni, tentang orang Melayu susah dan sebagainya, mereka tak nak bagi pun, saudara.
Ya. Paling kuat pun kalau kita dapat dulu 700 lebih. Kaki tangan lawan dapatlah 700 lebih. Ya, setengah bulan gaji maksimal 700 lebih. Yang pencen dapatlah 200 lebih. Macam saya ni pencen dapatlah 200 lebih. Yang tak berpencen 1 sen pun tak dapat dulu. Ya. Yang tak pencen tak dapat lah. Yang berpencen dapat separuh, 200.5. Ya. Yang bekerja dapatlah 700 lebih. Tetapi tak sampai setahun Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri tanpa ada ahli parlimen di kalangan bekas tentera, pegawai tentera, tak ada siapa suarakan, ya. Tetapi Anwar, ya, memberikan benda yang sama kepada kaki tangan awam kepada warga tentera juga. Mana mereka juga dapat 2,000. Ya. Malahan yang berpencen dapat 1,000. Puluhan tahun tak merasa. Saya sendiri, saya pesara, saya tahulah, ya. Tak merasa 1,000 ni. Dapat 200.5 tu pun dah bersyukur dah. Ya? Dapat 200.5 tu pun dah rasa orang pencen ni rasa cium 4-5 kali ni 200.5 ni. Ya? Seronok sangat. Sekarang dapat 1,000 yang berpencen. Yang tak berpencen pun 1,000. Maknanya tak ada beza yang berpencen dengan tidak berpencen dalam tentera. Mereka juga dapat 1,000. Bagi yang tak faham, ya, apa bezanya dalam tentera ni pencen dengan tidak berpencen, ya, mungkin di kalangan di sini ada yang tak faham. Dalam tentera ni syarat nak berpencen, ya, sekurang-kurangnya mereka berkhidmat selama 21 tahun. Dia bukan diikut umur, dia ikut perkhidmatan. Ya, dia tak macam polis ni diikut umur kan, 55 tahun, 50 tahun boleh berpencen. Tapi dalam tentera ni perkhidmatan kamu mestilah sekurang-kurangnya 21 tahun. Barulah kamu layak menerima pencen. Ya. Lepas tu adalah pilihan. Boleh pergi 22, 23 dan sekarang sampai 25, 26 lah. Ya. Itu terpulang. Kamu nak pencen atau tidak. Tapi minima ada 21 tahun. Melayakkan kamu nak pencen. Bagi mereka yang memilih untuk tak mahu pencen, mereka boleh berhenti dalam perkhidmatan 15 tahun. Maksudnya mereka servis 15 tahun, ya, mereka boleh berhenti. Minta berhentilah, mohon minta berhenti. Selepas mereka berkhidmat 15 tahun. Itu kategori tidak berpencen. Kemudian mereka juga boleh berhenti dalam perkhidmatan apabila mereka berkhidmat 18 tahun. Mereka boleh mohon untuk berhenti. Juga tidak berpencen. Jadi mereka tidak ada pencen lah. Tapi mereka dapat duit banyak lah. Sebab mereka berhenti awal, mereka dapat banyak duit. Sebab tu ramai yang berhenti awal. Sebab mereka nak dapatkan duit selonggok ni. Selonggok, ya. One off je kan yang bagi, ya? Sebab mereka berhenti 15, berhenti 18, ya, mereka dapatlah duit lembaga tabung angkatan tentera tu 100% mereka punya. Selama ini mereka mencarum dalam lembaga tabung 100% mereka ambil. Banyak, ya, sebab tu mereka berhenti awal. Kalau berpencen mereka tidak dapat 100% ni. Ya, kalau berpencen lembaga tabung itu akan bagi dua lah. Separuh kerajaan ambil, separuh kita ambil. Jadi tak banyak. Jadi mereka tak nak bagi kerajaan ambil, mereka pencen awal. Sebab mereka nak dapatkan duit selonggok itu. Tu dapatlah 70,000, 80,000, 90,000. Ya? Tu yang mereka seronok tu. Tapi duit ni berapa lama boleh tahan? 70,000, 80,000 berapa lama boleh tahan? Ya? Kalau beli rumah habislah. Sekarang pun mana ada rumah 70,000, 80,000 lagi. Ya, 100,000 ke atas. Ya? Jadi itulah yang jadi masalah bila yang tidak berpencen ini. Bila mereka dah kehabisan duit, ya, mereka masih lagi tidak memiliki rumah. Mereka nak, kalau mereka ada hutang bank pun mereka terpaksa bayar hutang setiap bulan, ya. Pinjaman perumahan mereka dalam keadaan mereka tidak ada pencen. Duit dah habis. Terpaksalah jadi pengawal keselamatan, jadi driver taksi, ya, jadi Grab, driver lori dan sebagainya, ya, untuk menampung perbelanjaan sara hidup mereka sekeluarga. Anak pula semakin lama semakin membesar, ya, dengan perbelanjaan persekolahan. Kalau anak masuk universiti, perbelanjaan universiti, pencen tak ada, ya. Di situ masalahnya bagi tidak boleh pencen, ya. Apatah lagi kalau berlaku di zaman Din Cirit dulu. Dah lah kita tak ada pencen, kerja jaga, ya, kerja driver lori dan sebagainya, tiba-tiba tidak boleh kerja, kena lockdown. Pencen tak ada, kena lockdown pula, tak boleh kerja. Itu yang angkat bendera putih tu. Yang berpencen sekurang-kurangnya walaupun lockdown, ya, mereka masih ada pencen. Ya,
Maknanya mereka masih lagi ada dapur mereka masih berasap lagi. Kan? Tapi yang tidak berpencen ni macam mana? Terpaksa angkat bendera putih. Kecuali mereka yang tidak berpencen berniaga dengan berjaya lah. Ada juga yang tak berpencen, mereka gunakan duit yang mereka perolehi, yang dibagi oleh kerajaan Selangor tu, mereka buat modal untuk berniaga. Ni yang jenis bijak sikit. Ada juga yang berjaya, dia tidak berpencen tetapi dia berniaga dengan berjayanya. Alhamdulillah yang macam itu. Berhenti askar awal kerana nak berniaga dengan betul-betul, kita tabik lah kepada mereka ini. Tetapi tak ramai. Kebanyakannya dapat duit habis lah. Kena pula askar pencen ni kaki judi. Kaki judi. Dapat pula duit Selangor kan. Pergi genting nak uji kehebatan dia dalam arena perjudian. Lingkup